Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni lah hari weekend, hari weekend atau hari minggu. So hari minggu sebenarnya expectation untuk hari Sabtu dan Ahad kita tak nak ada sebarang pergerakan drastik, tapi walaupun untuk hari Sabtu Ahad ni ada possible kita akan drop lagi price. Drop sampai mana nanti Zul akan tunjukkan price, dan drop itu expectation good untuk minggu depan untuk kita melakukan rebound. Kenapa nanti Zul akan tunjukkan di chart. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Jumaat semalam ataupun pergerakan dalam dunia kripto ataupun harga-harga kripto. So untuk dalam total market, kita tengok total market drop below 2 trilion, iaitu daripada 2 point harga tinggi minggu lepas atau minggu ni punya awal minggu Isnin Selasa kita berada 2.16. Untuk hari ni kita berada di 1.96 below 2 trilion. Kemudian volume juga drop dengan drastik ke 88 million. BTC drop daripada 42 ke 41.1 dan Ethereum sikit meningkat daripada 19.3 ke 19.6. So ini expectation, yes, BTC drop, tapi expectation untuk Ethereum dan juga altcoin lain drop lebih banyak daripada Bitcoin. So let's go tengok summary untuk pergerakan untuk dalam tempoh 24 hours untuk semalam, iaitu Bitcoin, iaitu total market drop 2.40, volume sikit drop 0.72, dan BTC juga secara dominan yang drop 0.12. So untuk harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di 42.4 kali ikukan malam tadi kita berada di 43.3, sudah drop hampir 1k, iaitu 42 kepada 42.4, iaitu dropping sebanyak 2.61%. So apapun kita ada masih lagi 1 jam lagi untuk completekan kuartal the race untuk candle untuk hari Jumaat, iaitu dalam 1 pukul 8 nanti kita close. So expected untuk sekarang 2.61% drop. So Ethereum 0.80. So expected bila Bitcoin jatuh, expectation untuk altcoin lain juga turut dropping. So BNB dropping hampir 3%, SRP 3.26, Solana 6% drop dengan drastik juga 6%. Kemudian Cardano 5%, Terra Luna 7%. So banyak expectation semua sedang melakukan dropping. Neo Broker je increase 7.80. So guys, let's go kita pergi chat. So apa yang dah berlaku semalam ataupun malam tadi ataupun malam Jumaat tadi, apa yang dah berlaku. So apa yang dah berlaku sebenarnya Dua dah sharekan di Discord channel, iaitu ada potential untuk hidden division. Untuk semalam kita tengok di 1 hour kita tengok ada huge pump. So huge pump ni bagus sebenarnya untuk expectation untuk test 44.5, tapi apa daya kita fail. So fail apa yang berlaku net, kita akan expected dah berlaku untuk pagi ni. Kita tengok dah pun jadi bullish diversion. So bullish diversion tu adakah expected untuk good buy untuk hari ni? So nanti Zul akan terangkan apakah potential boleh berlaku net. So sudah sharekan di Discord channel. So untuk pagi ni Zul akan terangkan secara detail untuk anda lebih memahami. So untuk hari tu, 2 hari lepas ada yang request pasal Kai ni ataupun Kadia chain itu akan buatkan review. So let's tengok Fear and Index untuk currently berada di 37 Fear. So expectation untuk hari ni ataupun hari Jumaat punya 1 hour lagi 1 jam 1 minit. Dalam masa 1 jam 1 minit kita akan nampak kuartal Fear and Index punya untuk hari Jumaat. So expected kita akan berada more Fear, expected dalam 30. Maybe kita akan terus ke dalam 3, berada dalam balik kuartal dalam range orange ataupun expected ini meter ni ke bawah. So meaning kita mostly kita akan regain Fear dalam market. So Fear dalam market bila bawah, expected kita berada di support, kita dah ada bullish diversion, good potential untuk potential bounce. Tadi tu akan tunjukkan di chart. So let's go kita pergi ke chart. So inilah chart Bitcoin USDT. So apa yang dah berlaku semalam. Sebelum tu terangkan apa yang berlaku ataupun apa yang Zul sharekan di Discord channel Zul. So Zul nak tunjukkan anda, iaitu first kali apa yang Zul sedang monitor adalah Zul sedang monitor bear flag ini, iaitu pergerakan ini expectation kita boleh drop until below line merah ini yang sudah terangkan semalam untuk review pagi semalam. So untuk currently kita berada di line tengah hijau ni dan dah pun breakout. So expectation sekiranya daily close below expected kali 243 ni, meaning especially kita drop dah below ni. So meaning kita akan nampak lagi pergerakan. Kita more target untuk secara channelnya expectation kita akan expected price boleh drop lagi sampai ke kawasan line merah ini sebelum kita ada bounce. Sehingga breakout, so breakout tu dia akan menyebabkan huge drop ke bawah. Area expectation target adalah 20k. So itulah expected bear flag untuk pattern ini. So sekiranya bullish, so apakah expectation untuk
berlaku lagi bound, boleh berlaku bound ataupun tidak. Yes, boleh berlaku bound kat sini disebabkan apa? Untuk di 4 hours dah pun print satu pergerakan bullish, iaitu kita print bullish divergence. Cuma persoalannya, adakah bullish divergence strong untuk melakukan price ke atas? Pertama kali kita akan tengok iaitu price buat di sini low dan lower low. Apa dia RSI buat? RSI buatlah pergerakan, nanti tu akan zoom in sikit, iaitu yang ni pergerakan RSI buat lower low dan higher low. So ini kalau kita connectkan dua point itu, iaitu pada low ini ke lower low, kemudian kita tembak juga di daripada low dan higher low. So ini apa yang berlaku? Price sedang buat bullish divergence. Cuma persoalannya adalah kita berada stop RSI kita berada di overbought. Yes, boleh berlaku sedikit pump, tapi sekiranya pump pun berlaku, kita expected untuk stop RSI ini still lagi berada di kawasan overbought. So ini kita akan nampak expected RSI dia pergi ke kawasan ni untuk stabil kawasan ni. So apapun kemudian store RSI akan jatuh. So apa yang berlaku di price expectation akan melakukan kenaikan at least ke 44, dan expected kita boleh drop balik ke kawasan trendline ni sebelum barulah berlaku continue. Apa yang berlaku ini, kita buat lower low dan higher high. So higher high daripada mana? Higher high daripada high ini kita akan berlaku rejection untuk buat lower low, lower high, barulah kita akan pergerakan ini. So meaning, adakah good position untuk buy sekarang? Consider good buy, expected target buy banyak, expected dalam 20% saja dalam anda punya target. So kalau ada RM1,000, ada budget untuk buy untuk Bitcoin dalam RM10,000, dalam RM1,000 anda boleh buy 20%. So 20% dalam RM1,000 expected dalam 200. So itulah pergerakan Bitcoin. Cuma apa yang sedikit aku kata tak menarik untuk bullish divergence ni adalah disebabkan trendline orange ni. Sebab apa trendline orange ni? So mostly selalunya yang dua monitor di Bitcoin adalah bila kita berlaku trendline. So trendline bila touch yang kali ketiga, normally price Bitcoin tend untuk breakout ke bawah. So breakout sampai mana nanti tu akan tunjukkan. So untuk trendline ni daripada lower low ni, higher low, dan now kita berada di higher low. So mainly expectation lah price akan breakout tu ikutkan di daily. So inilah chart di 4 hours. So expected di daily meaning kita akan confirmation untuk kita close. So sekiranya daily ni close below line orange ni, meaning kita expected untuk hari ni katakan price more drop ke bawah. So adakah good position untuk buy tadi? Untuk kali ni macam cakap, yes, good buy untuk position untuk 20% saja, jangan buy banyak. Expectation boleh berlaku bound, iaitu bound kat mana nak profit untuk short term saja, anda boleh ambil profit whatever price hit 44 sebelum dia melakukan another drop. So inilah boleh berlaku sekiranya daily break bawah ni. So kita akan nampak price tu bound ke 44, kita akan nampak price trade terus drop ke mana, nanti tu akan tunjukkan. So berdasarkan trendline ini adalah kalau kita tengok price akan tend to drop lagi untuk hari ini, iaitu hari Sabtu dan Ahad. Kenapa drop Sabtu dan Ahad ni adalah bagus untuk bullish? Disebabkan kita akan create gap. So apa itu gap? So, currently kalau kita tengok di BTC1, so meaning price dah pun close kat mana? Expecting yang ni, chart ni dah tak bergerak pun. Chart ni dah tak bergerak sebenarnya. Kalau tengok kan pukul 42.7k. So 42.7k expectation kalau untuk hari ni kita akan drop lagi, iaitu di BTC ni. Sekiranya price BTC USDT ini drop lagi, so meaning kita akan drop price tu sampai mana? Kita akan expected price of break swing high to swing low, to swing high to swing low. Kita akan dapat golden packet kita, iaitu golden packet kita berada di kawasan almost yang ni, nanti tu akan alihkan ini almost dalam kawasan ni, iaitu expectation tu yang ni tu akan delete tu. So ini kat supporter 40 ke 38 hampir. So ini hampir dengan kawasan kita punya line merah. So ini boleh berlaku. Sekiranya berlaku huge drop untuk hari ni, kita expect boleh price tu berlaku drop ini. So untuk hari Isnin price buka expect mungkin kita berada di 39.38. So apa yang berlaku di BTC ni untuk hari Senin, dia akan buka di kawasan 40. So ini apa yang berlaku? Price akan buat gap. Tu yes, price boleh sedikit lagi tend untuk drop lagi sedikit bawah, kemudian price expected disebabkan kita ada gap. So inilah bullish gap. So untuk minggu depan positif untuk price melakukan kenaikan sampai mana? Sampailah kita akan break resistance dan barulah kita akan tahu ke manakah arah pergerakan. So meaning untuk pergerakan ini kita akan nampak iaitu Bitcoin akan buat pergerakan swing low to lower high to expected untuk another higher height. Macam mana nanti tukar dengan BTC. Tu pergerakan ini kita akan nampak iaitu pergerakan sebab apa? Kita dah pun buat higher height. So higher height lebih tinggi daripada height sebelum ini. Sebab apa? Inilah kawasan di sistem kita, iaitu kawasan ini, iaitu ada 1,
2 dan 3. 3 kali kita cuba breakout tak berjaya, tapi yang breakout kali 4 kita buat jaya higher high. So meaning dropping ini adalah good position untuk buy. So meaning untuk buy macam mana? Meaning kita akan tarik swing low to swing high, iaitu expectation di kawasan 40 barulah good position untuk buy. So bagi Zul, adakah good position buy di kawasan ni? Mungkin anda boleh hold dulu position disebabkan apa? Macam cakap tadi, untuk price bila berada di kawasan trendline untuk hit kali ketiga, iaitu first touch, second touch, third touch selalunya price akan breakout. So breakout sampai mana? Breakout kita akan expected swing low to swing high. Fibonacci ini expectation price akan jatuh dalam 40 ke 38. So ada apa di 40.38? Macam cakap the monitor trend aku kata bull flag ni. So bull flag ni ada potential price jatuh dalam kawasan ni dan bounce balik, expected kita akan buy. Bila buy, expected price akan bounce tu kita boleh ambil profit whatever price di kawasan atas trend line ni. Dan nanti kita akan tengok kalau breakout expected pergi ke major resistance disebabkan kita breakout kita punya aku kata bearish pattern. So bila bearish pattern, breakout ini expectation pergi ke resistance ni kita akan exit semua position. Siapa yang bullish, siapa yang dah profit, dalam profit anda boleh ambil profit. Kalau anda nak lock modal pun boleh lock modal. Sebab apa? Breakout ini bermakna sampai kawasan ni kita akan berlaku huge correction. So huge correction, kita akan masuk balik dalam channel. Kemudian channel ni akan follow dia punya aku kata rule dia, expected breakout kita akan sampai mana? Breakout kita sampai dalam 24 pagi. Macam mana? Expectation point of breaking pagi semalam tu dah terangkan expected ni point of breaking seking sampai kawasan ni masuk balik, expectation kita akan drop ke kawasan kita punya bearish market, iaitu untuk bearish market tahun 22, 23 dan 24 sebelum tahun 2025 kita akan huge pump balik. So itulah analisis Zul untuk di Bitcoin. So apapun semalam Zul dah buat analisis untuk 4 year circle, iaitu kalau ikutkan dia punya video Zul dah buatkan video khas untuk anda, iaitu 4 year circle. Yang ni 4 tahun Bitcoin 4 year circle mesti tahu. So ini Zul dah buat dalam 21 minit untuk terangkan untuk anda. Aku kata 4 year circle saja wajib untuk tahu. Siapa yang invest, newbie ke yang dah lama mungkin dah lupa, macam aku mungkin anda dah tahu 4 year circle tapi nak tengok tu punya analisis 4 year circle, anda boleh tengok ini. So ini sekiranya anda nak tengok lagi, anda boleh pergi ke playlist ni. Zul dah buat satu khas untuk anda, iaitu untuk kata 4 year circle, iaitu yang ni. Ada satu video, baru ada satu video ikutkan ni, baru ada satu video. Atau apa pun nanti aku kata day by day Zul akan update kan another aku kata information untuk fire di dalam ni. So ini anda boleh tengok berulang kali di dalam ini. So back to chart, itulah pergerakan tadi. Expectation now adalah adakah good position untuk buy? Zul sarankan jangan buy lagi. Tapi kalau kata tak boleh tahan juga nak buy, bolehlah buy sikit kawasan ni. Tapi macam cakap, untuk price bila hit 3 kali trendline, expectation price akan drop. So untuk tengok kata candlestick ni pun dah menunjukkan price tu akan drop lagi untuk hari ni, iaitu price satu candle merah, small hijau, expected another merah. So meaning kita akan expected another drop untuk hari ni. So drop ini akan dah boleh melakukan lagi dropping. Untuk RSI di daily kita dah pun berada di RSI ni, yes, dah pun berada di bawah ni. So meaning apa yang berlaku, kita akan tengok price buat possibly akan buat hidden division, iaitu expected ni RSI ni expected kita akan draw. So RSI ni akan drop kawasan ni dan price apa yang berlaku sini, price akan buat higher high, expected price akan buat ni. So meaning expectation kita akan drop, kemudian baru dah akan melakukan kenaikan. So untuk pergerakan untuk daily, ya sedikit bearish untuk expected drop more below sampai ke kawasan trendline. So apapun sekiranya breakout trendline merah ni, kita akan hold skala buy dan kita akan tunggu harga yang lebih bawah. So now kita hanya ambil opportunity untuk price to rebound balik at least ke kawasan price atas ni. So aku kata short story kat manakah kawasan buy, kita akan tunggu di kawasan 40 dan mostly probably ada bound juga di kawasan 42. Sebab apa? 42 adalah expectation 0.5. Sekiranya price tak jatuh di kawasan 40 dan terus bound di kawasan 45, tak masalah, kita akan layan profit walaupun kita tak dapat position buy. Sebab apa? 0.5 itulah bagus. Sebab apa? Swing low to swing high kita buat 0.5 adalah kita bound di kawasan hampir juga 40 hampir ni. So meaning untuk yang pergerakan ini swing low to swing high, yang ni control sikit. Ini meaning 0.5 kita berada betul-betul di punya kawasan kuning, iaitu 41.3. So meaning sekiranya kita bound di kawasan 0.5, still lagi momentum bullish, itu expected kita akan regain balik bullish momentum. So meaning untuk pergerakan kita pergi ke 55k adalah kata more lebih strong untuk pergerakan bullish. So apapun untuk daily, nampak ni expectation kita ada masa lagi dalam masa 50 minit. Kita tengok candle macam ni. So Zul expectation kalau kalian tengok
by the time anda tengok dia punya review expectation untuk dia punya lah 50 minit lagi. So sekiranya candle ini close below line orange ni, so holding segala anda buy, kita akan tunggu di kawasan, kita akan tengok balik data nanti bila price tu sampai di kawasan 41.3, tapi mainly dia akan tunggu di kawasan box ini antara 40k. Disebabkan apa? Expectation price itu adalah price expected kita buat higher low, higher high expected lower low, higher high, lower high expected kita akan buat another high expected ini, dan breakout ini kita akan pergi ke 56, dan breakout ni macam tadi kita akan expected kita akan TP out semua tu punya position, dan stop loss expected kita akan berlaku huge correction, kita akan drop, dan drop nanti in future kita akan cari balik kat manakah good position untuk buy. So guys, rasa itu saja untuk pergerakan Bitcoin. So walaupun harap anda dah faham. So shortly untuk kata summary, breakout ini meaning kita akan drop di kawasan 40 kita akan buy, so expected kita akan rebound. Sekiranya breakout line merah ni kita akan hold segala pembelian kita yang ada, expected kita akan drop more below. So apapun tu expected more price melakukan kenaikan untuk disebabkan store RSI pun dah berada di overbought. Kalau ikutkan di 4 hours, yes 4 hours yang menyebabkan kita naik. Untuk 4 hours kita dah ada bullish divergence. So bullish divergence ni probably another lower, so meaning expected sampailah kita buat untuk per RSI ni probably akan berlaku untuk dia untuk hari ni ialah iaitu RSI ni akan buat equal high ataupun double bottom untuk di RSI. So RSI ni akan buat double bottom, kemudian price akan buat another lower low. So meaning yes sedikit kuartal tu tak berminat untuk yang double bottom ni, expected dia mungkin akan naik sedikit dan drop lagi. So drop lagi tu apa yang berlaku, price ini akan buat RSI akan buat another lower low iaitu kawasan favorite iaitu 16. So kawasan 16 kita tak perlu tunggu hidden division, kita akan terus buy. Sebab apa? Expectation jatuh kawasan ni kita buy, dan untuk confirmation masa tu kita akan nampak price buat pergerakan lower low, high low, kemudian RSI akan buat apa? Pergerakan buat lower low, expected ini lower low, dan price akan buat another lower low. So lower low, kemudian RSI kat sini akan buat apa? RSI ni position akan buat higher high expected untuk confirmation kan kita punya buy. So untuk sampai kawasan 16 ni kita tak perlu tunggu dah pergerakan ada bullish divergence. Bullish divergence tu hanyalah confirmation untuk price more naik atas. So expected ini bila hit saja 16, sekiranya RSI ni hit saja 16, whatever price so expected mungkin dalam kawasan 40, so kita boleh buy terus untuk long term. Zul sendiri juga akan buy di position itu. Untuk currently di kawasan trendline orange ni Zul akan hold segala pembelian. Sebab apa? Dia tengok untuk chart daily adalah nampak sekiranya breakout. Dia nak tunggu chart daily, kita tengok macam mana chart daily untuk pukul 8 lagi. Tapi Zul expectation chart daily tu akan breakout, akan close below line orange ni. So macam tu cakap, based on tu punya experience, selalunya bila price hit 3 kali trendline price akan breakout ke bawah. So ada 1, 2, 3 breakout kawasan zone buy iaitu mana Fibonacci daripada low ini 40.39 kita akan buy, dan kebetulan kita berada di kawasan strong support untuk kata bear flag ni, ada opportunity untuk price itu bounce balik ke atas sebelum drop lagi ke bawah. Untuk given time, yes price akan drop kat below ni, cuma sama ada dia drop, dia akan breakout sini ataupun naik dulu untuk another breakout. So, itulah expectation untuk Bitcoin untuk short term dan long term. So let's go, kita pergi ke chart request. Chart request untuk 2 hari lepas iaitu ada dia Chenkai ni, saya akan buatkan. So ada di ikutkan dia ada KuCoin. So kita akan tengok sekejap KUSDT. So ada request tu tak tahu, first time tu dengar coin ni sebenarnya. So untuk di 4 hours ini, 4 hours kita akan pergi ke daily. Kita akan tengok dulu pergerakan chart agak kuartal stabil. Now kita akan tengok swing low to swing high, ataupun nak tengok horizontal low expectation. Kita akan ada yang ini. So ini adalah kawasan support, kemudian kita akan tengok swing low to swing high. Swing high paling tinggi harga yang ni, kemudian paling low kita nampak price expectation yang ini. So ini kita ada box support. So box support kita adalah berada kawasan ni, whatever price antara box company adalah good position untuk buy. So currently price kat mana? Adakah price below ataupun apa? So price berada dalam box ni, so consider good position untuk buy untuk long term. Cuma adakah price tu boleh drop lagi? Yes, possible boleh drop lagi. Sampai mana expectation untuk last drop sekiranya Bitcoin drop ke kawasan 30, kita ada potential untuk price to drop ke kawasan ini. So inilah kawasan support di bawah box resistance. So sekiranya kita tak berjaya break ini, so meaning price boleh lagi drop ke kawasan bawah ini. So meaning untuk yang ni currently kita ada support.
So mainly kita expected untuk price ini antara 0.13 ni. Kalau price drop lagi kawasan ni, consider good position untuk buy untuk long term expectation berdasarkan chart. Tapi apa pun anda perlu kaji benda fundamental untuk pergerakan long term. So inilah pergerakan untuk anda kalau nak buy price dia harga tertinggi, iaitu harga tertinggi ialah masa price itu berada di, nanti tu akan ubahkan kali hijau, so meaning berada dalam 16 sen. 16 sen tu meaning kalau drop kawasan ni lah good position untuk buy. So siapa yakin dengan kuartal kai ni, kuartal kai untuk punya chart, anda punya projek, anda boleh invest untuk long term. So 0.04 adalah good position untuk anda buy. Kalau anda nak buy 2,000 pun 10,000 pun tak salah, expected anda boleh keluar berapa saja kalau ikutkan ini 0.047 darab dengan 10,000 coin. 10,000 coin kita expect kita hanya perlu buat keluar $470 darab 4.2. So expect dalam hanya RM2,000 saja anda boleh dapat 10,000 coin untuk holding long term. So kini price itu jatuh dalam 13 ni, expectation mungkin anda boleh buy aku atas 10,000. Mungkin kat sini anda first buyer mungkin anda buy 1,000 coin dulu ataupun 2,000 coin. Kemudian sekiranya price tu drop lagi ke kawasan ni 0.03 baru anda buy untuk 10,000 coin. Disebabkan apa? Kalau anda yakin untuk long term 0.013 darab dengan expected dah beli 2,000 coin, lagi balance 8,000 coin, expectednya 104 darab 442, anda perlu 436 berbanding 2,000. So huge quarter discount kalau anda boleh buy. So meaning kat sini expectation anda boleh buy dalam 20%, 30% anda boleh target dulu. Kalau anda target kuartal 10,000 coin, anda boleh mungkin buy 2,000 coin dulu. Sekiranya price tu naik 2,000 coin tu akan menyebabkan anda keuntungan, dan sekiranya price tu drop lagi ke kawasan 0.13, inilah last buy. Meaning anda akan buat pembelian untuk buy dengan duit yang expected anda loss. Sekiranya rezeki anda price tu naik, anda akan untungan drastik. Sekiranya price tu terus loss ke bawah, meaning projek ni akan gagal. Sebab projek expected duit yang anda invest tu anda boleh kira burn saja dalam market. So itulah invest duit yang betul, jangan duit invest ke puluhan. So coin nanti apapun nanti tu akan tengok juga dia punya fundamental. Lepas ni kita tengok apa kajian agak menarik dia punya pembentukan chart, sebab nanti pun dia akan update di Discord channel. Guys, itu saja di coin di Trending View untuk analisis pergerakan Bitcoin dan juga request. So sekiranya anda ada request chart anda boleh type di ruangan komen, nanti Zo akan buatkan chart request untuk anda. So apapun untuk hari ni, potential kita akan nampak drop lagi. So drop hari ni adalah good untuk kita nampak bullish gap. So bullish gap adalah good untuk minggu depan, ada possible kita akan melakukan pump balik. Pump balik tu sampai mana? Pump balik kita seperti mungkin akan sampai balik di upper ini. So di upper nanti Zo akan juga akan ambil sedikit profit untuk Bitcoin dan juga altcoin lain, disebabkan kita masih dengan rapatnya follow kita punya bearish flat ni. Bearish flat ni expect akan drop sampai kawasan kita punya 26 dan 14k. So adakah boleh berlaku? So anda perlu tengok dia punya review semalam, iaitu review mengenai 4-year circle. Kemudian anda tahu kenapa dia ada target kawasan 26 dan 15k. Guys, so itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.